Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah SWT kerana Allah pertemuan kita dalam satu majlis ilmu pagi ini. Dan seperti yang saya janjikan kepada tuan-tuan, pagi ini nak buat sedikit muhasabah. Mudah-mudahan setiap kita jangan terlepas peluang yang diperuntukkan untuk setiap mukmin. Sesuai dengan firman Allah SWT pada awal surah Al-Fajr, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal layli idha yasr hal fi dhalika qasamun lidhi hijr. Maksudnya demi waktu fajar dan 10 hari, demi waktu yang bersifat genap dan juga sifat ganjil. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, menurut ramai para ulama tafsir, contohnya Imam Ibn Kathir, Imam Ibn Jarir Tabari, Hanisa Nazar, Maimunah Ismail, Dr. Nuazia, Nur Hashimah, Ita Arifin. Moga tuan-tuan tak keberatan dapat sharekan video ni kepada tuan-tuan kita yang lain, ya, untuk sesama kita buat muhasabah, memandangkan kita telah pun masuki dengan maghrib semalam 1 Zulhijjah, hari yang penuh kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita perhatikan, kebanyakan ahli tafsir mentafsirkan perkataan yang disebut oleh Allah SWT 10 hari dalam surah Al-Fajr itu adalah merujuk kepada 10 hari yang awal daripada bulan Zulhijjah ini. Apabila Nabi SAW menjelaskan, ma min ayyamin al-amalu salih fihi ahabbu ilallah min hadhihi al-ashr min Zulhijjah. Dalam satu hadis yang sahih, Nabi SAW telah pun bersabda, tiada satu amalan yang lebih dicintai oleh Allah SWT padanya berlaku amal salih berbanding dengan 10 hari yang awal daripada bulan Zulhijjah. Maka para sahabat yang sangat prihatin kepada amal salih dan juga perkara-perkara kebaikan itu bertanya kepada Rasulullah SAW, walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah, walaupun pahala jihad fi sabilillah dapat diatasi dengan amalan salih pada 10 hari yang awal Zulhijjah ya Rasulullah, maka Nabi menjawab, walal jihad fi sabilillah, walaupun berjihad di jalan Allah pun pahalanya tak dapat mengatasi pahala amal salih yang dikerjakan oleh seseorang pada 10 hari yang awal dari bulan Zulhijjah. Maknanya para sahabat kat sini bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, setahu kami amal salih yang paling besar nilai di sisi Allah adalah jihad di jalan Allah. Jihad yang dimaksudkan adalah kita mempertahankan agama Allah. Kita dalam konteks jihad ini maknanya berperang untuk menegakkan kalimah Allah, walaupun dengan cara mengorbankan jiwa, harta benda, segala yang kita miliki. Maka jawapan Nabi SAW, jihad di jalan Allah melainkan seseorang yukhatiru binafsih, melainkan seseorang yang memang keluar di jalan Allah SWT dengan tujuan berjihad, falam yarji' bi syai'in, dan kemudian dia tidak pulang dengan bau apa-apa. Maknanya dia telah meninggal dunia, dia mati syahid dalam peperangan tersebut, maka orang itu tetap memiliki kelebihan berjihad di jalan Allah yang mengatasi amalan-amalan lain. Jadi dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahawasanya amalan salih yang dilakukan pada 10 hari yang awal daripada bulan Zulhijjah ni sangat besar nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi mereka yang terlepas dalam bulan puasa yang lalu, tak dapat nak mengerjakan qiyam pada malam-malam terakhir Ramadan, mungkin kerana keuzuran, mungkin kerana sakit, mungkin bagi perempuan itu hamil, mungkin bagi seorang perempuan menyusukan anak, maka Allah beri pada kita peluang yang kedua dengan datangnya bulan Zulhijjah ni agar dapat mempertingkatkan amal salih yang kita lakukan. Kata Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan hadis ini, menjelaskan hadis sahih riwayat Imam Bukhari ini, kenapa Allah berikan keutamaan demikian pada hari yang disifatkan sangat utama amal salih padanya itu 10 hari yang awal daripada bulan Zulhijjah, bermula daripada hari ini. Jawapannya, kerana dalam bulan Zulhijjah ni mengandungi pelbagai bentuk kelebihan amal saleh yang tidak dapat pada waktu-waktu yang lain. Contohnya tuan-tuan, pada hari yang bulan Zulhijjah ni umat Islam menaikkan ibadah haji, tak ada pada bulan lain. Yang kedua, pada bulan ini juga mereka digalakkan untuk berpuasa. Bagi mereka tidak menaikkan ibadah haji, ada hari
Arafah yang sangat dituntut untuk mereka berpuasa. Bahkan 9 hari yang awal daripada bulan Zulhijjah ni pun satu waktu yang sangat penting untuk mereka ikhtiarkan supaya berpuasa bermula daripada hari ini, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kalau tak dapat pun puasalah pada hari Isnin dan Khamis yang terdapat dalam 10 hari yang awal ini, tuan-tuan, iaitu esok dan juga di Khamis berikutnya. Lagi keutamaan yang terdapat dalam bulan Zulhijjah ni yang tak terdapat pada bulan-bulan lain, iaitu kita melakukan ibadah korban. Dituntut untuk melakukan ibadah korban, seekor kambing ke, satu bahagian daripada seekor lembu ke, atau satu bahagian daripada seekor kerbau ke, atau satu bahagian daripada seekor unta ke. Maka ini tidak terdapat pada bulan-bulan yang lain. Dengan sebab itulah ia merangkumi pahala kebaikan yang sangat banyak, kata Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari itu. Walau bagaimanapun, sebahagian daripada para ulama seperti Syekhul Islam mengatakan bahawa keutamaan malam masih lagi berpihak kepada bulan Ramadan. Artinya bulan Ramadan pada 10 malam yang terakhir Ramadan itu lebih tinggi, dilipat gandakan nilai amal saleh yang kita lakukan, kerana terdapat padanya Lailatul Qadar yang tidak terdapat pada malam-malam selain daripada bulan Ramadan. Jadi kalau nak ibaratkan, dimudahkan faham, siang hari amal saleh yang sangat besar nilai di sisi Allah SWT adalah 10 hari yang awal daripada bulan Zulhijjah, manakala waktu malam 10 malam yang terakhir Ramadan memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah SWT yang jangan dipersia-siakan. Baik tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, sekarang kalau kita dah faham kelebihan pada 10 hari yang awal daripada bulan Zulhijjah ni, apakah persiapan kita andai ada waktu lagi untuk kita lakukan pada hari yang penting, tuan-tuan? Apakah amal saleh yang patut kita lakukan? Apa perkara yang patut kita lakukan? Masya-Allah, Datuk Muhayyab bersama kita pada pagi ni, Rosnah Muhammad Yusof, barakallahu fikum. Apakah amal saleh yang patut kita lakukan pada hari-hari yang awal daripada bulan Zulhijjah ni, tuan-tuan? Yang pertama sekali, kalau kita dapat lihat dalam kitab yang bertajuk Ensiklopedia Amalan Setahun oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, kitab yang sangat penting itu mengatakan perkara pertama yang patut kita lakukan adalah bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya, tuan-tuan. Bertaubat dengan taubat nasuha. Kena ingat ya, ini merupakan bukan saja 10 hari yang awal sangat utama, bahkan bulan ini juga merupakan satu bulan dipanggil sebagai bulan haram. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah menjelaskan bahawa bulan di sisi Allah ada 12. 4 daripadanya merupakan bulan haram. Apakah bulan haram, tuan-tuan? Bulan haram ni berangkai 3. Yang pertama berangkai satu sama lain, iaitu Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Manakala yang keempat iaitu bulan Rajab letaknya agak berjauhan sedikit, iaitu sebelum daripada bulan Rajab, Syaban, Ramadan, dekat dengan bulan Ramadan, terasing sedikit. Yang 3 ni bertautan satu sama lain, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Ini 3 bulan haram. Rajab yang keempat agak berasingan duduknya. Jadi bulan Muharram ni disebut oleh para ulama bulan yang pada zaman Nabi SAW dahulu tidak dibenarkan berlaku perangan pada waktu itu, kerana ikut sejarahnya orang-orang Arab merupakan bangsa yang suka berperang. Oleh kerana seekor unta yang dipersisirkan pun mereka berperang, seperti perang yang berlaku di antara orang Aus dan Khazraj yang namanya Yaumul Bu'ath, yang berlanjutan selama 40 tahun sebelum datangnya Nabi kita SAW. Salah satu sebabnya, faktornya kerana pergaduhan disebabkan unta. Jadi dengan sebab itu, syariat Nabi Ibrahim sebelum Nabi Muhammad SAW lagi telah menetapkan bahawa 4 bulan ini tidak boleh berlaku peperangan bagi mengelakkan pertumpahan darah. Jadi Nabi SAW datang untuk mengekalkan tradisi mulia itu, bahawa menggalakkan orang kalau asyik berperang saja bila nak bina tamadun, bila nak bina kemajuan. Jadi tuan-tuan dan puan, berarti pada bulan itu dilarang keras untuk melakukan perkara-perkara yang boleh bersifat pertumpahan darah, penganiayaan, kezaliman, fitnah, apa sahaja perkara yang bersifat dosa diharamkan. Lebih diharamkan pada bulan-bulan lain, kerana Allah Taala nak mengajar kita supaya memperbaiki diri masa ke semasa. Contohlah tuan-tuan, kita hidup kat dunia ni pun banyak perkara yang boleh kita kaitkan. Walillahil mathalul a'la. Kita tak boleh samakan makhluk dengan khaliq, manusia dengan Allah SWT. Cuma kita boleh buat bandingan untuk mudah faham. Orang Arab kata li ajli taqrib, untuk mendekatkan kefahaman, mudahkan faham. Kat dunia ni mungkin ada hari-hari yang berlaku jualan murah di sesuatu tempat lah, maka pengumuman dibuat, berlumba-lumba lah orang datang untuk beli kain baik, pakaian baik, makanan ke, apa sahajalah tuan-tuan, kenderaan dan sebagainya.
Maka di sisi Allah SWT, Allah mengetahui kelemahan yang ada pada kita. Maka Allah menganjurkan ada waktu-waktu supaya kita berjaga-jaga. Waktu-waktu yang Allah pertingkatkan kebaikan padanya berbanding dengan waktu-waktu yang lain. Yang disebut dalam hadis, inna lillahi nafahat, sungguhnya Allah memiliki tiupan-tiupan rahmat pada waktu-waktu yang tertentu. Siapa yang terkena tiupan tersebut dapat perkara tersebut, mungkin dia tidak akan lan yashqa ba'dahu abadan, dengan sebab kebaikan Allah yang dicurahkan pada waktu tertentu dan dia merebutkan dengan kesungguhan itu menyebabkan dia dapat keampunan sepanjang hidupnya. Maka perkara utama yang perlu kita lakukan, tuan-tuan, ya, bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Kalau ia melibatkan dosa-dosa besar, kita kena tinggalkan dengan bersungguh-sungguh. Memanglah tiada siapa pun yang sepi dan melakukan dosa, tuan-tuan. Hanya para Nabi saja yang bersifat maksum. Seorang pemuda datang bertemu dengan Hasan Basri radhiyallahu anhu warḍah. Ini merupakan seorang tabi'in yang terkemuka dan berkata kepadanya, tuan guru, saya sukar nak bangun malam. Subuh pun bangun lambat, kerap kali terlajak. Nak melakukan sedekah pun sangat payah, baca Quran pun sangat berat. Apa sebabnya, wahai tuan guru? Maka tuan guru ini menjawab, qayyadatka zunubuka ya akhi. Sebenarnya yang menghalang kau melakukan amal salih itu bermula dengan taubat, kerana dosa-dosamu membelenggumu, wahai anak muda. Jadi dosa-dosa ini kadang-kadang menghalang kita daripada dapat melakukan perkara kebaikan, tuan-tuan yang mulia sekalian. Jadi Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab-kitabnya, contohnya Riyadhus Salihin, taubat itu hukumnya wajib ke atas setiap Muslim, tuan-tuan. Jadi berusahalah untuk bertaubat daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, dengan syarat-syarat yang semua kita maklumi, penyesalan, meninggalkan, berazam untuk tidak melakukannya andai ia merupakan perkara yang berkaitan dengan hak adami, hak kemanusiaan, maka wajib untuk kita minta daripadanya keampunan. Kalau kita ada dosa dengan ibu bapa kita, lebih-lebih lagi, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kena bersungguh-sungguh meminta daripada mereka ni keampunan. Ada tersilap bahasa ke sebagainya, kerana ada sebahagian daripada kita ni tidak menyangka ataupun tidak perasan dalam hidupnya banyak kebaikan yang Allah halang daripada diperoleh olehnya kerana dosa daripada ibu bapa dia, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Berusahalah untuk dapat keampunan mereka. Imam Al-Ghazali menjelaskan, yang muidin, andai apa yang kita lakukan kepada manusia itu merupakan perkara bersifat aib, maruah, kehormatan, itu tidak boleh kita ceritakan kepadanya. Memadailah untuk kita bertaubat pada waktu malam, kita bangun tahajud dan kita doakan untuknya keampunan di sisi Allah Ta'ala. Contohnya perkara-perkara berkaitan dengan maruah orang lah, tuan-tuan. Contohnya kita mengumpat orang ke, kita memfitnah orang ke. Kalau kita beritahu kepadanya, fulan dulu aku jahil, dulu aku fitnah kau, tak boleh, tuan-tuan. Nanti luka lama berdarah kembali. Memadailah untuk kita bertaubat kepada Allah dan minta kepada Allah keampunan untuknya. Ibnu Wahab Al-Fihri adalah seorang ulama mazhab Maliki terkemuka di Mesir ratusan tahun sebelum kita, tuan-tuan. Beliau memiliki satu kesungguhan untuk meninggalkan dosanya kepada makhluk, kepada Bani Adam, kepada manusia, iaitulah dengan cara setiap kali dia mengumpat seseorang, maka dia akan berpuasa sehari dan mendoakan untuk orang yang berpuasa, orang yang diumpatinya itu, diminta kepada Allah supaya pahala puasanya itu diberi kepada orang yang diumpatnya itu, tuan-tuan. Sehingga pada satu keadaan dia sudah menjadi tua dan uzur, dia mengatakan, masih lagi aku tak mampu meninggalkan dosa mengumpat ni, teruk sangat aku ni. Saya dah cerita tadi, jangan cerita dengan orang yang kita umpat itu kalau kita dah tersilap mengumpat dia, kerana ini akan mengaibkan, akan menyebabkan orang yang diumpat itu menjadi marah kepada kita, mungkin retak silaturahim ataupun persaudaraan Islam. Lalu Ibn Wahab Al-Fihri telah ambil satu tindakan yang lebih drastik, iaitu dengan setiap orang yang diumpatinya itu, dia berpuasa satu hari dan tambah lagi berderma untuknya sebanyak 1 dirham, yang nilaian kita pada hari ini lebih kurang 40 hingga 50 ringgit lah, tuan-tuan. Lalu Ibn Wahab Al-Fihri berfikir, oleh kerana aku buat dosa ini, aku kena puasa tu pula pahalanya untuk orang yang aku lakukan kejahatan kepadanya. Yang kedua, aku kena pula bersedekah, pahala sedekah itu pernah aku keluarkan duit kepadanya juga. Bayangkan kalau 10 orang yang kita umpat pada hari itu, tuan-tuan, RM500 kita kena derma untuk mereka, bukan untuk kita. Maka akhirnya Ibn Wahab Al-Fihri telah meninggalkan perbuatan mengumpatnya itu. Kata Imam Sakhawi mengulas perkara ini menunjukkan kepada kita keberkesanan ilmu orang alim.
bahawa ilmu itu mampu mengawalnya, mengelakkannya daripada melakukan perkara-perkara keji, termasuk mengumpat ni tuan-tuan. Jadi mengumpat ni dipanggil sebagai riba. Pada satu hari Nabi SAW melihat para sahabat dalam bulan Ramadan yang mana sepatutnya semua orang berpuasa, tapi Nabi telah menegur, mengatakan kau telah berbuka nampaknya. Sahabat itu menafikan. Akhirnya Nabi SAW telah menjelaskan, bukankah tadi engkau mengumpat seseorang? Allah menampakkan kepada aku di mulutmu ada kesan-kesan daging, seolah-olah engkau telah berbuka puasa pada hari ini. Yuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Allah menyifatkan orang yang mengumpat orang ini tuan-tuan seperti makan daging saudaranya yang telah pun mati. Jenazah sahabatnya yang telah meninggal dunia, diumpatinya itu berarti dimakan dagingnya. Tuan-tuan, ini perkara pertama. Jadi bersungguhlah kita untuk bertaubat kepada Allah SWT pada hari-hari yang awal bulan Zulhijjah ni, memandangkan kepada segala amal saleh yang kita lakukan akan menjadi terhalang disebabkan dosa yang kita tidak melepaskan diri daripadanya. Kita masih lagi dibelenggu oleh dosa itu tuan-tuan. Yang kedua, iaitu dipanggil sebagai al-azmu ala irtinam hadhil ayam. Azam ni maknanya kita mempunyai keazaman, tekad, kesungguhan. Ya, kita kumpulkan anak isteri kita untuk beritahu kepada mereka, anak-anak sekalian, ini hari penting nak ya. Kita walaupun tak boleh pergi ke masjid, kita sembahyang berjemaah awal waktu. Lepas sembahyang kita baca maksurat contohnya. Kita baca Al-Quran sama-sama. Jadi kita meletakkan satu blueprint, satu roadmap untuk pencapaian kita menjelang 10 hari yang awal ni. Iman kita meningkat pada tahap sekian. Iman ni meningkat dan menguang tuan-tuan, kerana Allah mengumpamakan kehidupan kita ni macam pokok dalam surah Ibrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Perumpamaan orang beriman ni di sisi Allah macam pokok. Syekh Qutb membuat ulasan yang menarik kepada ayat ini, iaitulah beliau berkata, perhatikanlah pokok di hadapan kamu. Pokok yang tegap itu adalah hasil daripada akar yang mencengkam dalam bumi. Itulah namanya akidah tuan-tuan. Dan zahirnya dapat kita lihat batangnya, dahannya, rantingnya, daunnya, itu adalah amal-amal Islami kamu, rukun Islam yang kau amalkan. Akidah, akarnya. Zahirnya yang dapat kita lihat itu merupakan amal-amal Islamnya, ibadahnya. Kemudian nanti keluar bunganya, itu akhlak seseorang sebenarnya. Dan selepas akhlak itu keluarlah buah. Buah itu ibarat taqwa yang ada dalam diri kita, kata Syekh Qutb dalam tafsirnya ya tuan-tuan. Jadi mestilah kita memiliki satu kesungguhan, dan bila kita lakukan dengan keluarga ia lebih berkesan, kerana Imam Ghazali mengatakan manusia ni merupakan haiwan ijtimai. Manusia ni merupakan satu makhluk yang bersifat sosial. Dia tak boleh hidup seorang diri, dia kena ada orang bagi sokongan kepadanya tuan-tuan ni boleh kau sekalian. Tengok isteri kita lemah untuk melakukan amal saleh ni, kita galakkan dia, bagi kepadanya semangat tuan-tuan ni boleh kasihan ya. Kita musim PKP ni ikut kajian yang dikemukakan oleh orang-orang pakar, kita mungkin dalam tekanan tuan-tuan masing-masing di rumah yang sempit, barangkali kerja yang tak ada penghasilannya sangat, mungkin tuan-tuan ada berlaku macam-macam target yang kita letakkan mungkin tak tercapai. Tapi tuan-tuan, ingatlah Allah ada tuan-tuan macam mana susah sekalipun Allah ada. Selalulah tanya pada pasangan kita, sama ada tanya pada isteri tanya pada suami, okey ke? You okey ke? Abang okey ke? Sayang okey ke? Guna perkataan ni tuan-tuan ni boleh sekalian. Ini seperti amal Nabi kita SAW yang sentiasa bertanya kepada para isterinya, termasuklah Aisyah radhiyallahu anha, walaupun pada waktu musim berlakunya fitnah kepada Aisyah dalam hadithatul ifk, iaitu ketika Aisyah telah dituduh oleh golongan munafiqun melakukan buatan haram bersama dengan Safwan bin Mu'attal, maka Nabi mengirim Aisyah ni pulang ke pangkuan ibu ayahnya. Nabi tetap menziarahi Aisyah dan bertanya kepadanya, "Syu akhbarak?" Apa khabar engkau wahai Aisyah? Bagaimana keadaanmu Aisyah? Tanya tuan-tuan Dan dalam musim PKP ni terlanjur kita bercerita, jangan mudah merajuk lah tuan-tuan. Sikit-sikit merajuk, ya, tak elok sangat dah tutur merajuk tuan-tuan. Jadi ada perkara-perkara selesaikan dengan baik. Elakkan daripada assume seseorang. Tanya, kalau benda tak berhati, tanya dengan cara hikmah. Tengok dua ayat ni beza tak tuan-tuan? Ni saya belajar daripada Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah, pakar motivasi kita, guru saya. Beliau kata hafizahullah, berbeza tak dua ayat ni kalau kita tanya pada seorang? Ni pekerja kita kita tanya dia pertama, "Cik Mat, saya nak panggil Cik Mat. Cik Mat ni memang tak profesional,
banyak perkara Encik Mat tak settlekan. Musim PKP ni Encik Mat tak supervise, pekerja tak ada laporan yang sampai kepada saya. Ini ayat namanya peluru hidup kita tembak pada seseorang, tuan-tuan. Cuba gunakan ayat yang lebih mesra dan hikmah macam Rasulullah SAW. Rasulullah menegur para sahabat yang sembahyang mendongakkan kepalanya ke langit dengan berkata, ma balu aqwamin yusalluna wa ru'usuhum murtafi'atun ila sama. Nabi SAW bertanya kepada para sahabat dengan bahasa yang lembut, kenapa ada sebahagian daripada kita sembahyang kepala dongak langit? Nabi tak directly tanya pada orang itu, hikmahnya Nabi SAW, tuan. Maka tanyalah dengan cara kedua, Encik Mat, saya sangat menghormati Encik Mat, banyak jasa Encik Mat, alhamdulillah, syukur sama saya membangunkan syarikat ini. Encik Mat tak pernah pun penat membantu saya. Encik Mat lah orang yang saya doakan, kalau saya meninggal dunia besok nak makamkan sebelah Encik Mat lah. Encik Mat ni orang soleh. Saya nak tanya satu perkara ke arah mempertingkatkan produktiviti kita dalam bekerja. Tanya soalan yang menyebabkan orang rasa terpanggil dan melihat bos aku ni memang orang baik, bos aku ni memang tidak melukakan perasaan langsung, bos aku ni sedar aku ni banyak kelebihan tapi ada kelemahan. Tuan-tuan, jadi mudah-mudahan dalam musim PKP ni gunakanlah ayat yang lembut, yang mudah. Kerana tuan-tuan, Allah mengajar kita wa ashiruhunna bil ma'ruf, bergaullah dengan isteri kita dengan cara yang paling baik. Yang selepas itu kita tak menyesal tau. Al-Imam Al-Jayrami menceritakan dalam kitab fiqihnya, tuan-tuan, bahawa pada zaman Umar Khattab radhiyallahu anhu, peristiwa ini dinafikan oleh para ulama muhadithin, tapi para fuqaha menceritakannya. Ini cerita, bukannya hukum, ini cerita bahawa Sayyidina Umar ni di depan rumahnya ada pangkin, ada tempat menanti orang datang untuk bertanya hukum hakam. Maka pada pagi itu datanglah seorang lelaki untuk bertanya. Selepas salat subuh duduk kat situ. Sayyidina Umar dah balik ke rumahnya. Sayyidina Umar akan keluar kat situ lebih kurang macam kita waktu duha lah, 8, 9, layan rakyatnya sepanjang waktu untuk mendengar daripada mereka andai ada apa-apa persoalan nak diungkapkan. Lelaki ini nak bertanya kepada Sayyidina Umar tentang gelagat isterinya. Sebelum berkahwin dulu lain, lepas berkahwin dulu lain. Nak bertanya kepada Sayyidina Umar tentang sikapnya, tabiatnya yang dah berubah, temperamentnya, tuan-tuan, dan juga saiz badannya. Nak tanyalah, maafkan saya tuan-tuan, kisah dikemukakan. Maka Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu meredam rumah, dia tunggu kat depan. Tiba-tiba dia dengar Sayyidina Umar kena marah dengan isteri. Isterinya menjerit, marah Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Abang ni agaknya gitulah, tuan-tuan. Yang marah Sayyidina Umar ni bukan sebarangan isteri. Itulah dia puteri kepada Sayyidina Ali, namanya Ummu Kalthum radhiyallahu anha wa radhaha. Ini puteri bongsu Sayyidina Ali, perkahwinannya dengan Fatimah radhiyallahu anha. Perempuan ini, wanita mulia ini, cucu Rasulullah ini adalah isteri Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Dia sedang marahi Sayyidina Umar. Lelaki ni pun beredar pergi, dalam hatinya mungkin terfikir, aku nak tanya pada Sayyidina Umar Amirul Mukminin tentang kelakuan isteriku kepada aku. Dulu sebelum kahwin lain mesranya, lepas kahwin lain ganasnya. Maafkan saya bahasanya. Maka dia mau pergi. Sayyidina Umar nampak dia pergi. Sayyidina Umar keluar dari rumah, manggilnya, Fulan, apasal kau pergi? Kau tak tunggu aku, kau dah pergi? Sayangnya Sayyidina Umar kepada rakyat jelata, tuan-tuan. Dan maka Sayyidina Umar pun panggil, mari sini kau Fulan, apasal kau pergi? Duduk dulu, tunggu, apa benda kau nak tanya pada aku? Moga aku boleh bantu selesaikan masalah kau. Lelaki itu berkata, Sayyidina Umar, saya punya hajat untuk tanya tentang isteri saya. Tiba-tiba saya lihat kelakuan isteri Sayyidina Umar menjerit pada Sayyidina Umar pun sama macam isteri saya. 2 kali 5 lah kita nampaknya, sama-sama dimarahi. Sayyidina Umar pun berkata padanya perkataan yang sangat penting, tuan-tuan. Ini ceritakan Imam Al-Jayrami, berkata kepadanya, wahai saudaraku, ketahuilah olehmu bahawa isteri ini membasuh pakaian untuk kita, memasak untuk kita, melahirkan anak-anak untuk kita. Betul, tuan-tuan. Ini hari barangkali engkau mendengar kata-katanya yang akan saya sedih, tuan-tuan. Jadi pada hari ini kau mendengar kata-katanya mungkin memarahimu. Akan tiba satu masa nanti engkau tidak mendengar lagi suaranya. Mungkin kau mati terlebih dahulu, maka dia tak ada tempat nak marah lagi. Ataupun dia mati terlebih dahulu dan kau tidak lagi mendengar kata-katanya yang kau tak suka itu. Maka bersabarlah, wahai saudara. Jadi tuan-tuan, dalam suasana ni kita semua dalam susah. Semua orang dalam keadaan
keadaan kekurangan segala-galanya tuan-tuan. Kalau orang tu duduk kat rumah flat lagi lah, tak boleh nak keluar rumah, tak boleh nak pergi mana-mana, kan, pendapatan suami pun mungkin terjejas. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, maka hendaklah kita banyak bersabar. Kalau kita rasa susah tuan-tuan, rasa stres yang amat sangat, bacalah surah Yusuf. Kerana Imam Atta Al-Khurasani berkata, padanya boleh meringankan stres yang kita alami. Andai kita tak sempat, anak-anak kecil buka pada ini kemudahan sistem telefon kita ke, komputer kita ke, apa-apa sajalah, buka surah Yusuf, dengarlah selalu tuan-tuan dimuliakan sekalian. Kalau kita dapat amalkan doa Nabi, sangat penting. Nabi bersabda, tidak ada seorang pun yang mengamalkannya melainkan Allah akan menghilangkan kesukaran dalam hidupnya. Ini sengajalah saya sentuh tuan-tuan, kerana dalam suasana sekarang banyaklah perkara-perkara yang berlaku di luar jangkaan kita. Kadang-kadang ada usaha orang untuk ada perkara-perkara, kita nak sebut upaya lah tuan-tuan. Jadi doa Nabi SAW sangat utama untuk kita baca. Dalam hadis riwayat Ahmad, sesiapa yang bacanya Allah akan hilangkan semua stres dalam hidupnya. Apakah doa itu tuan-tuan? Panjang sikit Saya pernah ajar doa ni dalam banyak kuliah saya, dan saya yakin tuan-tuan sebahagiannya telah menghafal. Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk, as'aluka Allahumma bikulli ismin huwalak, samaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahada min khalqik, aw ista'sarta bihi fi ilmi ghaibi 'indak, an taj'al al-Qur'an al-'azim rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa zahaba hammi wa ghammi ya arhamar rahimin. Maksudnya tuan-tuan, aku ini ya Allah, aku merupakan hamba-Mu. Kalau lelaki, hamba-Mu, abduka. Kalau perempuan, amatuka, hamba perempuan-Mu. Aku ni anak kepada hamba lelaki-Mu. Aku ni anak kepada hamba perempuan-Mu. Ubun-ubun aku dalam genggaman-Mu, hai Tuhan. Adil segala keputusan-Mu kepada aku. Tetap segala ketetapan-Mu pada aku. Aku mohon kepada-Mu, wahai Tuhan, dengan segala nama yang mulia yang Engkau miliki, yang Kau ajar pada kami, yang Kau turunkan dalam kitab Al-Quran-Mu, yang Kau simpan di sisi, yang Kau ajar seseorang hamba yang saleh di kalangan para wali-Mu, yang Kau simpan di sisi-Mu, kerana tak layaknya kami untuk mengetahui nama-Mu yang mulia itu. Agar Engkau Tuhan yang Maha Mulia ini menghilangkan segala keresahan dalam hati aku dengan kelebihan Al-Quran, dan menjadikan hati ini kembali berbunga. Tuan-tuan, ayat ni indah lah, saya nak terjemah apa payah. Anta ja'al Al-Quran al-azim rabi'a qalbi. Rabi' ni makna macam musim bunga, mana menjadikan hati aku ini berkembang, mekar, subur dia walaupun mengalami tekanan pada hari ini. Wa jala'a huzni, menghilangkan semua kesedihan aku. Wa zahaba hammi wa ghammi, dan menghilangkan segala rasa berbuku dalam hati aku, rasa tidak puas hati, rasa resah, rasa gelisah, rasa sedih. Hilangkan semua, wahai Tuhan. Sabda Nabi, siapa yang mengamalkan doa ini, Allah akan buang segala keresahan, stres yang dialami dalam dirinya, tuan-tuan. Marilah sama kita mengamalkan doa ini. Saya baca dia sekali. Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk, as'aluka Allahumma bikulli ismin huwalak, samaita bihi nafsak, aw 'allamtahu ahada min khalqik, aw anzaltahu fi kitabik, aw ista'sarta bihi fi ilmi ghaibi 'indak, an taj'al al-Qur'an al-'azim rabi'a qalbi wa nura sadri wa zahaba hammi wa ghammi ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan, aku ni hanyalah merupakan hamba-Mu. Aku tak memiliki apa-apa, wahai Tuhan. Aku hamba. Indahnya ayat ini, hamba. Aku bukan pekerja. Kalau aku bekerja dengan seseorang, aku tak puas hati dengan dia, aku boleh tinggalkan. Tapi sekarang aku bukan pekerja, aku hamba. Segala yang aku miliki ni milik Engkau, wahai Tuhan. Aku ni hamba kepada aku ni anak kepada hamba lelaki-Mu, iaitu bapa kita. Aku ni anak kepada hamba perempuan-Mu, ibu kita. Mana kita letakkan diri kita di makam yang paling rendah, tuan-tuan. Tak memiliki apa-apa, tuan. Aku mohon kepada-Mu dengan segala nama yang Kau miliki, yang mulia-mulia. Nama Allah ni bukan 99, tuan-tuan, lebih daripada itu. Yang disebut dalam hadis 99. Dalam hadis yang lain ada tambahan lagi. Sebenarnya lebih daripada itu, banyak nama-nama Allah yang melambangkan keagungannya, kata Imam Ghazali. Lagi banyak nama, lagi banyak kehebatan, kesultanan, ketinggian, kedaulatan, kehebatan, keunggulan pada Allah itu. Sebahagiannya memang Engkau turunkan dalam kitab-Mu, sebahagiannya Engkau ajar kepada hamba-Mu yang saleh, wali-wali-Mu,
Sebagainya memang kau tak beritahu kepada kami, kau tak reveal kepada kami, kerana tak layaknya kami untuk mengetahui nama-nama yang sangat agung itu. Ya, ini dipanggil sebagai Ismullahil Azam. Nama Allah ni nama-nama yang agung semuanya. Tuan-tuan ni, Nabi pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, tahu tak engkau Ismullahil Azam, nama Allah yang paling agung? Maka Ubay bin Ka'ab pun membacakan ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Maka Nabi pun memuji Ubay bin Ka'ab dengan mengatakan betul itulah nama Allah yang paling agung. Tuan-tuan ni, baik, ini sajalah bila kita bercerita tentang suasana yang semua orang rasakan pada hari ini. Jangan lupa tuan ni, ramai orang nak bantu kita dengan doa sekurang-kurangnya. Pasangan kita, adik-beradik kita, anak-anak kita, orang keliling kita. Ya, jadi ini antara perkara yang kita ingatkan menjelang bulan yang penting. Tuan-tuan, yang ketiga kata para ulama, sebagai persiapan untuk menghadapi hari-hari yang penting ni, tadi taubat saya dah ajar. Kemudian buat satu roadmap, ya, satu blueprint, satu landasan apa yang kita nak lakukan dalam hari yang penting bulan Zulhijjah ni. Semayang awal waktu, baca Al-Quran, baca maksurat, bersedekah. Sedekah ni tak semestinya pada wang, tuan-tuan. Mungkin pada satu anjuran yang kita berikan kepada orang lain. Dalam hadis mengatakan, walaupun kau mungkin mengajar seseorang satu ilmu yang beri manfaat kepadanya. Ya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Mungkin ada kalangan kita yang tak mampu nak bagi apa-apa, tapi dia melihat kucing-kucing kelaparan, dia bagi makan pada kucing itu. Diceritakan bahawa tabi'in yang terkemuka namanya Ibrahim Adham, dia lihat oleh anak muridnya selepas matinya itu masuk syurga dengan pakaian yang indah. Lalu anak muridnya bertanya kepadanya, Tuan Guru ni masuk syurga kerana apa? Memanglah kerana rahmat Allah. Tuan Guru banyak qiyamul ke? Banyak menulis kitab ke? Jawapannya tidak. Tuan Guru ni menjawab, dulu aku ketika pulang ke rumah selalu bertanya pada isteri dan anak-anak aku, kucing kelaparan tu dah bagi makan ke belum? Ini satu kisah yang disebut Imam Ghazali dan Ihya Ulumuddin, kan ya? Jadi kadang-kadang sedekah ni semudah bagi makan pada binatang. Tuan-tuan dimuliakan sekalian. Tapi pastikanlah jangan bagi makan ni sampai kucing ni pula membuang najisnya di mata tempat sampai jiran kita marah, kena berpada-pada, tuan-tuan, kena bijaklah, kena hikmah. Nabi menyatakan al-mu'min kayyisun fatinun. Orang beriman itu merupakan orang yang bijak. Orang yang bijak. Jadi jangan kita buat satu benda yang menyusahkan orang lain, kena ambil kira juga perkara-perkara semikian. Saya pernah bertanya kepada orang-orang India Muslim yang berniaga dan berjaya dalam perniagaannya. Saya tanya kepada dia, macam mana tuan boleh berjaya? Dia kata, Ustaz, saya hari Jumaat saya tutup. Di muka musim PKP dah saya tutup. Hari Jumaat menjelang waktu sembahyang lebih kurang pukul 12 sampai pukul 2 saya tutup perniagaan. Walaupun waktu tu paling heavy traffic datang untuk makan, saya minta staff saya semua ready untuk pergi sembahyang, berhenti. Kerana staff saya semua orang Islam, alhamdulillah. Yang kedua, datang bulan Ramadan, saya akan hantar makanan kepada orang berbuka puasa. Ini seorang India Muslim yang tak ingin namanya diberitahu, tuan ni, memiliki rangkaian kedai makan yang maju, sangat maju dalam Malaysia ni. Yang ketiga, Ustaz, saya selalu bagi sedekah kepada binatang. Contohnya burung-burung. Kami ada sediakan bahu makanan burung, pergi bagi burung pati ke burung apa makan. Allahu Akbar, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Yang keempat, saya akan sentiasa hantar makanan ke Mahat Hafiz ke rumah orang tua ke, mesti ada. Dalam sebulan mesti ada. Bolehlah kita buat, tuan ni, mana kita mampu kita lakukan. Walaupun bagi makan pada kucing, walaupun bagi makan pada burung dengan cara yang betul dan tidak menyusahkan jiran tangga kita, orang-orang lain keliling kita, maksud saya. Baik, lagi apa? Banyakkan doa, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Sekurang-kurangnya doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatimu, bersyukur padamu, baiki amal salihku kepadamu. Doa ni dianjurkan Nabi SAW kepada sahabat namanya Muaz bin Jabal. Walaupun Muaz bin Jabal ni terkemuka salah seorang daripada fuqaha us-sahabah, ulama us-sahabah. Abdul Hayy Al-Katani, seorang ulama hadis dari Maghribi, mengatakan ini Muaz bin Jabal merupakan sahabat antara sahabat Nabi yang muda, yang alim, yang soleh. Bacaan Qurannya paling mirip dengan bacaan Nabi. Andai dia menjadi imam, kadang-kadang ada orang menyangka ke Rasulullah itu. Pun demikian, Muaz bin Jabal ini diajar oleh Rasulullah SAW untuk mengamalkan doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maksudnya apa, tuan-tuan? Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatimu, bersyukur padamu,
memperbaiki amal salihku kepadamu tanpa henti-henti, tanpa penat. Ya. Jadi lepas sembahyang asar, lepas subuh, kita ada sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi, tolong amalkan. Sebahagian daripada kita dapat mengamalkan maksurat. Menjelang PKP ni, dia, keluarganya, anak, isterinya dah menghafaz maksurat, ada sebahagian dah hafal Quran. Ya Allah, hebatnya orang-orang macam ni. Envy kita melihat orang macam ni, tuan-tuan. Baik, lagi apa lagi? Yang ketiga yang saya nyatakan dalam list ni tadi, al-bu'du 'anil ma'asi, jauhilah maksiat, tuan-tuan. Seperti kisah yang dikemukakan di awal tadi tentang seorang pemuda bertemu dengan Hasan Basri, berkata kepadanya, Tuan Guru, sukar bagi saya untuk melakukan amal salih, mengapa? Jawapannya, qayyadatka zunubuka ya ukhay, sebenarnya yang menghalang kau daripada amal salih ini adalah kerana dosa-dosa engkau tak bertaubat pada Allah. Maka dosa-dosamu membelenggumu, wahai sahabat. Tuan-tuan kena ingat ya, Ibn Abbas berkata bahawa inna li ta'ati nuran fil wajhi wa sa'atan fi rizqi wa nuran fi sadri wa sihatan fil jismi wa mahabbatan lada qulubin nasi. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa melakukan ketaatan akan memberi kepada kita 5 perkara. Melakukan ketaatan memberi kepada kita 5 kelebihan. Yang pertama, wajah menjadi bercahaya. Yang kedua, hati menjadi lapang. Yang ketiga, rezeki menjadi murah. Yang keempat, tubuh menjadi sihat, tuan-tuan. Yang kelima, manusia akan cinta kepada kita. Orang beriman akan senang dengan kita. Manakala wa inna li sayyiati sawadan fil wajhi wa dhiqan fi sadri wa dhiqan fi rizqi wa saqaman jismi wa alaman fil jismi wa bughdan lada qulubin nasi. Manakala dosa pula, kata Ibn Abbas, akan mengakibatkan 5 musibah berlaku padamu, wahai saudara. Yang pertama sekali, wajahmu menjadi gelap, hatimu menjadi hitam, rezekimu menjadi sempit, tubuhmu menjadi sakit, dan manusia benci kepadamu. Pilihlah, tuan-tuan, mana satu yang kita nak buat. Ya, saya ulang balik semula. Melakukan ketaatan pada Allah dapat 5 kelebihan. Wajah bercahaya, hati lapang, rezeki luas, tubuh sihat, manusia sayang kepada kita, makhluk sayang kepada kita. Kerana Allah bila sayang kepada kita, Allah akan mewahyukan kepada malaikat Jibrilnya untuk memberitahu kepada sekalian makhluk, sayanglah kepada fulan, ini wahibbu fulan fahibbu. Malaikat Jibril pun akan mewahyukan kepada semua, akan menyampaikan kepada semua malaikat yang lain. Malaikat pun akan turun ke bumi dengan tugasan masing-masing untuk memberitahu sekalian yang ada di muka bumi ini supaya sayang pada fulan bin fulan, kerana Allah sayang pada. Ini 5 kelebihan orang melakukan ketaatan. Sebaliknya, orang melakukan kemaksiatan ni 5 musibah berlaku pada ini, tuan-tuan. Wajahnya menjadi gelap, tak ada nur, hatinya menjadi sempit, rezekinya sangat sukar, dan tubuhnya sakit-sakit. Dan yang terakhir sekali, orang menjadi benci kepadanya, tuan-tuan. Kalaulah seseorang itu mengalami dalam hidup ni kebencian orang, ayahnya sendiri benci, adik-beradiknya benci, jiran tetangganya ada masalah banyak dengan dia, anak-anak dia pun tak suka kepada dia. Allah, tuan-tuan, manalah nak cari kasih sayang kalau tak kasih sayang daripada Allah, tuan-tuan, ya? Ternyata orang ni ada masalah besar dengan Allah, ya, ada big problem dengan Allah SWT. Dia kena cari apa masalahnya, selesaikan dengan Allah SWT. Baik, ya? Jadi jauhilah maksiat. Fakama anna ta'at asbab lil qurb litaqarrub ila Allah, fal ma'asi asbab lil bu'd anillah wa tard an rahmatih. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, sebagaimana ta'at itu menjadi sebab dekat engkau dengan Allah, maka sebaliknya maksiat menjadi sebab engkau jauh daripada Allah, wahai saudara. Wa qad yuharramul insanu rahmatullah bisabab zanbin yartakibuhu. Mungkin satu perkara itu yuhramul insan, mungkin dengan sebab maksiat yang dia buat itu, dia diharamkan daripada mendapat satu kelebihan rezeki. Wa innal mar'a la yuhramu rizqu bisababi zanbi yartakibuh. Dalam hadis mengatakan seorang itu mungkin tak dapat rezeki kerana dosa yang dia buat. Ya, tuan-tuan dimulai Allah sekalian. Ya, orang berniaga burger tepi jalan, tanya pada dia, "Saya macam ni niaga?" "Alhamdulillah Ustaz, semalam saja saya 200 orang datang beli burger saya." "Ya Allah, murahnya rezeki engkau." Tanya pula seorang berniaga burger, tempatnya dekat juga, rasanya pun enak juga.
Sedangkan macam mana Allah Ustaz semalam 10 pun tak dapat, hujan, macam-macam alasan dia pergi. Orang semalam sebelahnya hujan juga, kenapa dia boleh jual sampai 200 burger? Orang suka pula repeat lagi. Yang ni pula tak sampai 10, kenapa? Cuba cek balik apa halangan yang menyebabkan rezeki turun pada kau. Tahu rezeki tu umpama bayang-bayang kepada kita, tuan-tuan, dia tetap akan ikut kita ke mana kita pergi. Tapi kerana dosa yang kita buat, dia ditangguhkan. Itu sebab ada di antara manusia ini yang dapat rezeki pada hari tua dia, sepatutnya pada waktu muda, tapi ditangguhkan Allah sampailah hari tua. Kerana hari tua dia tak sempat buat maksiat lagi, tuan-tuan. Maka rezeki itu datang padanya berupa anak-anak dia beri kepada dia pada masa itu, dia tak boleh nak menikmatinya lagi. Pernah tak kita lihat keliling kita? Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala, ya. Faharis ukhayyal muslim ala iktinam hadhihi al-ayyam wa ahsin istiqbalaha qabla an tafutuka fatandam wala tasa'a mandam. Kata Ibn Ja'ad Ahmadi lagi, wahai saudara, maka rebutlah perkara-perkara ini untuk kau lakukan. Mudah-mudahan Allah SWT beri kepada engkau nikmat yang diberikan kepada orang soleh, pertumbuhan iman, kesuburannya, peningkatannya, dan juga apa yang disebut Ibn Abbas itu berlaku pada dirimu. Jadi tuan-tuan yang berkasihan, saya sebutkan sedikit tentang kelebihan hari Arafah. Saya sebutkan sedikit tentang kelebihan hari-hari termasuk hari Arafah, ya. Yang pertama sekali, kelebihan Zulhijjah ni Allah bersumpah dengannya. Bila Allah bersumpah dengan sesuatu, itu menandakan keagungan kedudukannya di sisi Allah. Iaitu wal fajri wal layalin ashri. Allah bersumpah dengan 10 hari yang awal bulan Zulhijjah, dan saya telah terangkan bahawa sebagian para ulama mengatakan kelebihan ibadah padanya mengatasi kelebihan bulan Ramadan, tuan-tuan. Cuma malamnya tidak boleh mengatasi kelebihan malam Lailatul Qadar, seperti disebut oleh Syekhul Islam, seperti Ibn Hajar menyatakannya. Yang kedua, bahawa annaha al-ayyam al-ma'lumat lati syara' Allahu fiha dzikrahu. Ia merupakan hari-hari yang Allah mensyariatkan, menyebut secara khusus untuk kita berzikir nama-nama Allah pada hari itu. Apa ayatnya, tuan-tuan? Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ulaika lahum nasibun mimma kasabu Allahu sari'ul hisab. Surah Al-Baqarah Allah menceritakan ada kalangan manusia ni berdoa minta pada Allah, ya Allah beri pada aku kebaikan dunia, lupa untuk bahagiannya di akhirat. Ada manusia minta pada Allah, beri pada aku kebaikan dunia, beri pada aku kebaikan akhirat, peliharalah aku neraka jahanam. Ayat ini turun dalam peristiwa haji Nabi SAW. Jadi Allah menyebut secara khusus untuk kita ingat Allah pada hari-hari Zulhijjah, tuan-tuan, yang mana Allah tak sebut pada tempat lain, melainkan tentang bulan Zulhijjah, bulan orang Islam menggelar ibadah haji ini, Allah menyebut khusus, sebut aku. Ya, jadi ini adalah keutamaan yang kedua. Yang ketiga, Nabi sendiri telah bersabda bahawa ia merupakan hari yang sangat utama, iaitu dalam hadis-hadis sahih yang banyak, contohnya riwayat Bukhari, Muslim, fadlul ayyamid dunya ayyamal ashar, yakni ashar Zulhijjah, qila wala mithluhunna fi sabilillah, qala wala mithluhunna. Tadi saya telah nyatakan, sahabat tanya pada Rasulullah, kelebihan 10 hari ini apakah boleh diatasi oleh jihad di jalan Allah? Nabi kata jihad di jalan Allah pun kalah dengan kelebihan amalan saleh pada 10 hari yang awal ni, melainkan seorang yang betul-betul nak mati syahid, keluarnya ke jalan Allah itu sampai dia terkorban, itu memang sangat utamalah pahalanya. Tapi kalau setakat keluar dengan niat yang belum dibetulkan, mungkin keluar itu kerana nak rebut harta, rampasan perang dan sebagainya, memang pahala amalan saleh pada 10 Zulhijjah yang mengatasi pahala jihad orang yang sedemikian, kata Nabi SAW. Yang keempat, kelebihan yang ada pada hari bulan Zulhijjah ni adalah fiha yaumu Arafah. Pada hari ini terletaknya hari Arafah, yang disabdakan Nabi SAW, siapa yang berpuasa padanya, ahtasibu ay yughfar lahu as-sana allati qablaha wa as-sanati allati ba'daha. Siapa yang puasa pada hari Arafah, tuan-tuan, ingat tuan-tuan ya, 9 Zulhijjah nanti kita puasa sama. Siapa yang puasa pada hari Arafah, Nabi mengatakan baginya keampunan setahun pahala sebelum, setahun dosa sebelumnya dan setahun selepasnya. Mengatasi puasa 6, tuan-tuan. Ya Allah, puasa 1 hari. Ya, puasa 1 hari. Puasa Arafah itu menghapuskan pahala setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Kecuali lah orang itu menunaikan ibadah haji, maka tidaklah digalakkan untuk dia berpuasa. Kerana al-masyhur la yushghal dalam kaedah syarak. Usul fiqh mengatakan kalau orang tu sedang sibuk buat ibadah, kita jangan ganggu dia. Maka dia sedang fokus pada ibadah haji yang memerlukan daripadanya energi, maka puasa terangkat daripadanya. Kita yang tak buat haji ini sangat dituntut untuk puasa Arafah, tuan-tuan yang mulia sekalian. Dan hari Arafah ni hari mustajab doa. Ya.
Setengah ulama mengatakan pada waktu Arafah itu kita set lah jam, kita tengok Arafah di Mekah pukul berapa waktu kita. Sebahagian lain mengatakan, dan pandangan ini juga merupakan pandangan Ahlul Haq, ulama muhakkikun juga mengatakan sebenarnya tidak terbatas pada wukuf di Arafah itu. Sebenarnya setiap orang memiliki hari Arafahnya sendiri, kata para ulama. Jadi manfaatkan hari Arafah nanti untuk puasa, tuan-tuan bagi yang belum dapat jodoh, yang belum dapat zuriat, perniagaannya mungkin terganggu, mungkin ada hubungan masalah yang retak adik-beradik, ada masalah perkahwinan, tolonglah tuan-tuan 10 hari awal ni banyaklah berdoa pada Allah, banyaklah bangun malam. Dan hari Arafah nanti kita bagi penumpuan khusus berpuasa dan berdoa, tuan-tuan setkan dalam kalender kita daripada sekarang, dan beritahu kepada anak isteri kita untuk kita puasa ramai-ramai. Baik. Lagi Nabi bersabda, padanya ada hari nahar. Hari nahar ni hari sembelihan lah. Tuan-tuan yang melakukan ibadah korban, sama ada di tempat kita atau luar negara, maka mulai maghrib semalam kita dimakruhkan, tak digalakkan untuk memotong kuku, memotong misai, bercukur, bergunting, kerana dikiaskan, kata Nabi SAW dalam hadis, seolah-olah kita sedang menunaikan ibadah haji. Kerana korban ni adalah satu ibadah dituntut untuk orang buat ibadah haji. Maka kita yang tak buat ibadah haji kita pun berkorban. Maka bila kita berkorban, kita seolah-olah berada dalam keadaan ihram. Cuma tidaklah sepenuhnya. Cuma Nabi tidak benarkan kita untuk bergunting, bercukur, memotong kuku. Selain itu dibenarkan. Kita bukan dalam ihram sepenuhnya. Nanti ada yang salah faham pula. Kalau gitu dalam ihram tak boleh bersama dengan isteri sebagai contoh. Tak, boleh bersama. Yang dilarang kita ataupun dimakruhkan, bukan haram dilarang, dimakruhkan oleh Islam waktu kita nak berkorban ketika luar musim haji. Kita bukan orang menunaikan ibadah haji, hanya kita dilarang daripada melakukan perkara seperti bergunting, bercukur, potong kuku, ini sahaja. Selain daripada itu, kita bukan dalam ihram, kita seolah-olah dalam ihram. Itu maksudnya. Harap tuan-tuan faham Saudah-saudah, barakallahu fikum. Masya-Allah Datuk Dr. Muhayya, barakallahu fikum. Tak ada apa dah saya nak sampaikan kat sini. Mohon doa daripada orang salihah macam Prof Muhayya, mudah-mudahan Allah beri kuatan kepada kita semua. Dan yang terakhir sekali, antara kelebihan Zulhijjah ni lagi nyatakan oleh para ulama, contohnya Ibn Rajab Hanbali, ijtima' ummahatil ibadah fiha, bahawa di sini berhimpunnya segala ibu ibadah dalam Islam. Qala Hafiz Ibn Hajar bil Fath, berkata Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Ibn Hajar ni adalah seorang ulama mazhab Syafi'i yang terkemuka. Tuan-tuan tahu beliau memiliki kitab yang sangat hebat, namanya Fathul Bari. Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari. Kalau kita dah baca Fathul Bari ni, kita akan nampak iman padanya, tuan-tuan. Untuk tuan-tuan, saya pernah cerita tentang pada tuan-tuan, Ibn Hajar adalah seorang ulama Syafi'i yang terkemuka, dan beliau menghimpunkan di samping kealimannya, kekayaan. Dia seorang yang kaya. Satu hari beliau berjalan menaiki kuda. Kuda ni ibarat kita zaman sekarang macam kereta mewah, tuan. Maka seorang Yahudi menegurnya dalam perjalanan. Wahai Imam, saya nak tanya Imam ni orang alim, orang hebat, Imam orang kaya, saya nak tanya soalan. Orang Islam menyifatkan bahawa dunia ini merupakan neraka bagi mereka, penjara. Dan bagi orang kafir disifatkan oleh Nabi mereka ia merupakan syurga. Dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Nabi kepada Tuan Syekh telah berkata bahawa dunia ini merupakan syurga, dunia ini merupakan neraka bagi orang beriman dan syurga bagi orang kafir. Bagaimana tuan duduk atas kuda yang hebat ni, kenderaan hebat ni, saya miskin macam ni, macam mana Nabi tuan berkata tuan berada dalam neraka, saya berada dalam syurga? Dimaksudkan dia miskin lah. Ibn Hajar ni kaya, dimaksudkan begitulah. Tanya soalan, ini soalan cepu mas, tuan nak jawab payah. Tapi Ibn Hajar ni Allah beri kepadanya ilham, dia seorang saleh, hebat, hadir al-jawab, dia memang ada jawapan. Dia kata, wahai Yahudi, aku beritahu kepada engkau, untuk mengetahui engkau, Nabi aku tidak pernah berdusta. Maksud Nabi aku begini, dengar baik, keadaan aku pada hari ini, walaupun kau nampak hebat, enak, nyaman, mulia, kaya, nak dibandingkan dengan nikmat akhirat, kalau aku masuk syurga, sebenarnya dalam nikmat yang aku rasai kat dunia yang begitu hebat kau pandang ini, sebenarnya ibarat dalam neraka, nak dibandingkan dengan apa yang ada dalam syurga yang Allah peruntukkan untuk orang-orang soleh. Macam tuan-tuan, faham tak?
Dan keadaan kau pada hari ini kau nampak miskin dan susah, sukar, sulit. Tapi kalau dibandingkan dengan neraka yang Allah kenakan untuk orang kafir, yang degil, yang ingkar, sebenarnya dia berada dalam syurga sekarang ni. Ambil kau. Hebat jawapan ni tuan-tuan. Ibn Hajar berkata bahawa keadaan aku kau nampak hebat, tapi kalau aku bandingkan dengan akhirat, kalau aku masuk syurga, syurga tu terlalu hebat. Apa yang aku nikmati sekarang sebenarnya dalam neraka. Engkau nampak susah hidup kau pada hari ini, tapi kalau engkau kena hukuman akhirat, barulah engkau tahu sebenarnya hidup susah kat dunia ni lebih baik daripada masuk neraka itu. Kau dapat merasakan bahawa dunia merupakan syurga bagi engkau sebenarnya. Kau tak ada hukuman kat dunia. Allahu Akbar. Hebatnya Imam Ibn Hajar berkata. Jadi Ibn Hajar ni seorang yang agak sekretis idenya. Bacalah Fathul Bari tuan-tuan. Baca Fathul Bari. Alhamdulillah kami di Telaga Biru ada menjual buku Fathul Bari oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Besar tuan. Kitab ni lebih kurang 40 jilid. Yang baru disiapkan baru 30 jilid tak sampai. Ya, kitab warna kuning ini Fathul Bari namanya. Imam Ibn Hajar menulis kitab Fathul Bari sampai dikatakan oleh para ulama la hijrata ba'dal fathi. Maknanya lepas baca Fathul Bari tak payah baca kitab lain lah. Kerana hebatnya Allah, apa yang Allah buka kepada Imam Ibn Hajar. Ibn Hajar ni berkata, kalau kau kaji kenapa Nabi mengatakan keutamaan pada hari-hari yang 10 yang awal Zulhijjah ni, nombor satu, kerana Nabi tahu kau banyak terlepas dalam bulan Ramadan yang lalu. Allah kata ni hebat tuan. Ramadan 30 hari memang kita tak dapat tumpuk 30 hari, terlepas banyak benda. Mungkin dekat kita lah itu kadar pun terlepas tuan. Maka Allah beri pada engkau, jangan abaikan. Nampak tuan-tuan? Ya. Dan kata beliau lagi, dalam bulan Zulhijjah 10 hari yang awal ni berhimpun segala ibadah seperti yang nyatakan tadi. Hari korban ada, puasa pada 9 Zulhijjah, disuruh mengingati Allah tuan-tuan ya. Kemudian apalagi disebut di sini, sembahyang itu sendiri, puasa, sedekah digalakkan, haji lagi. Mana ada pada bulan-bulan lain perhimpunan ibadah-ibadah yang rukun, yang penting ini dalamnya. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, setakat ini saja dulu untuk kita renungi pada pagi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, mudah-mudahan Allah beri pada kita kesempatan untuk melakukan amal saleh padanya. Segala baik semuanya daripada Allah. Kelemahan itu milik manusia. Saya adalah seorang manusia lemah. Ya, mudah-mudahan Allah beri pada kita kebaikan hari-hari yang utama ni, jangan kita terlepas. Kalau anak-anak kita ajak mereka puasa sesama.